Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, Bandar Sibu akan kembali menjadi tumpuan menerusi penganjuran Temasya Sukan Sarawak Suksar edisi ketiga yang bakal berlangsung dari 15 hingga 18 Januari 2024. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu sebanyak 13 acara sukan bakal dipertandingkan sebanyak 4 hari kejohanan itu berlangsung yang akan menghimpunkan seramai 1,365 orang atlet. Menurutnya, antara acara sukan yang dipertandingkan adalah angkat berat, berbasikal, bola keranjang, bola tampar, futsal, hoki, judo, karate, pencak silat, sepak takraw, tinju, taekwondo dan wushu. Dan juga untuk kita sediakan atlet-atlet kita yang akan bertanding dalam sukan-sukan yang dinamakan itu. Dan selain daripada itu, untuk kita memperkenalkan sukan-sukan teras ke setiap zon-zon. Karena kalau kita lihat sukan-sukan yang adanya di Kuching saja, adanya di Miri saja, adanya lebih tertumpu ke Sibu. Jadi apabila kita adakan suksa ini yang melibatkan semua bahagian Sarawak, jadi akan timbullah minat dan juga bahagian-bahagian ini perlu mencari wakil-wakil ataupun atlet-atlet dalam bidang-bidang sukan yang telah dinamakan tadi. Bercakap dalam sidang media di Bangunan Baitul Makmur 2 pada Khamis, Datuk Seri Abdul Karim menambah objektif penganjuran Suksar ialah sebagai medan mencari atlet berbakat untuk membentuk skuad pelapis sukan Malaysia, SUKMA. Jelas beliau, ia juga berperanan membantu persatuan yang kurang aktif dalam penganjuran pertandingan. Dan selain daripada itu, sukan-sukan adalah satu landasan untuk kita mendedahkan atlet-atlet pelapis SUKMA kita, dan untuk menyediakan selain daripada atlet, pegawai-pegawai yang akan terlibat dalam penganjuran SUKMA. Karena kita tahu SUKMA bukannya hanya diadakan di Kuching saja, dia akan diadakan dalam 9 bahagian di negeri Sarawak. Jadi ramai pegawai-pegawai yang terlibat dalam sukan Sarawak juga akan sedikit sebanyaknya tahu karena bagaimana menghaluskan pertandingan yang akan diadakan di bahagian-bahagian mereka nanti. Laporan seterusnya, sejumlah RM75,000 geran projek kecil luar bandar MRP Dewan Undangan Negeri Dun Meradong telah diagihkan kepada 29 persatuan, sekolah, kelab dan agensi kerajaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Meradong Datuk Ding Kuang Hing berkata, peruntukan tersebut disalurkan untuk kegunaan menampung aktiviti penerima terbabit sepanjang tahun 2023. Jelasnya, usaha ini adalah sebahagian daripada peruntukan yang disalurkan oleh Kerajaan Sarawak untuk membantu agensi kerajaan, persatuan dan sekolah dalam penganjuran program dan menaik taraf infrastruktur serta memenuhi keperluan semasa. Beliau berkata demikian dalam ucapan ringkas penyerahan geran MRP tersebut di Pusat Khidmat Dun Meradong pada Khamis. Tegasnya lagi, geran tersebut untuk tujuan pembangunan kawasan masing-masing dan bukannya untuk kepentingan peribadi. Menurutnya, kerajaan sentiasa memberi fokus utama terhadap pelaksanaan projek pembangunan yang mampu mendatangkan faedah serta kebaikan terhadap segenap lapisan masyarakat. Dalam perkembangan lain, Datuk Ding berkata Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bang Openg sentiasa komited dalam menyediakan kemudahan terbaik dan prihatin dengan keperluan rakyat. Menurutnya, kerajaan telah menyediakan dana yang besar melalui projek program transformasi luar bandar RTP untuk menaik taraf infrastruktur asas AMNIA di daerah Meradong. Katanya, projek RTP membuktikan kesungguhan kerajaan negeri dalam mempercepatkan proses pembangunan di kawasan luar bandar sekaligus menyalahkan keprihatinan kerajaan Sarawak terhadap masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah. Beliau berkata demikian ketika berucap ringkas dalam majlis penyerahan tapak projek RTP Dun Meradong di Sekolah Jenis Kebangsaan SJKC Ming Chiang pada Rabu. Datuk Ding turut memuji agensi pelaksana iaitu Jabatan Pengairan dan Saliran DID bahagian Sarike kerana sentiasa memantau kerja-kerja yang dijalankan kontraktor dan berpuas hati dengan kerja-kerja yang dilaksanakan di sekolah tersebut.
Sejurus selepas itu, Datuk Ding turut membuat lawatan dan tinjauan kelulusan projek RTP untuk menaik taraf jalan utama Rumah Cemaling, Rumah Merang, Jalan KJD Bintangor dengan kos projek bernilai RM50,000. Keperkembangan di Seratok. Kejohanan Minecraft Sarawak 2023 Seratok menyediakan platform kepada pelajar dan golongan belia menunjukkan kemahiran mereka dalam sukan elektronik atau e-sport. Program ini merangkumi pertandingan Minecraft yang mencabar kreativiti dalam kemahiran pelajar membina menggunakan Minecraft disertai dengan cabaran tambahan dalam sukan popular seperti Mobile Legends dan FIFA 2023. Adun Korean Federal League berkata, pertandingan ini mampu meluaskan rangkaian dan menimba pengalaman dalam industri sukan elektronik yang kini sedang berkembang pesat. Jelasnya, program ini juga bertujuan menggalakkan dan memperkasakan bakat dalam bidang sukan elektronik di kalangan pelajar dan belia. Tambah beliau, sukan elektronik mempunyai potensi yang tinggi kerana ia bukan sahaja dipertandingkan di peringkat sukan Malaysia SUKMA, malah hingga ke peringkat Olimpik. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program Kejohanan Minecraft Sarawak 2023 Saratok di Dewan Seri Kerian pada Rabu. Manakala di Kapit, Sarawak adalah penyumbang terbesar kepada Litupan Hutan Malaysia secara keseluruhannya iaitu sebanyak 42% atau 7.6 juta hektar. Adun Pelagos Wilson Nyambung Ijang berkata, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh pihak Jabatan Hutan Sarawak JHS bagi memastikan litupan hutan di Sarawak kekal 62% daripada keluasan negeri. Jelasnya, JHS telah mempergiatkan agenda Greening Sarawak dengan meluaskan skop penanaman dan menyelaras penanaman di kawasan-kawasan lain seperti State Land, kawasan bandar, sekolah dan sebagainya. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh wakilnya, Pegawai Daerah Kapit, Chris Logo Sabut pada program penanaman pokok 2023 di Kapit pada Rabu. Mengulas lanjut, beliau menyatakan hutan di Malaysia adalah di antara yang terkaya di dunia dan merupakan aset semula jadi yang amat berharga kepada pembangunan sosioekonomi serta perkhidmatan ekosistem termasuk menjadi habitat kepada jutaan spesies flora dan fauna. Justru beliau menyeru kepada semua pihak agar menjalankan tanggungjawab dan memainkan peranan masing-masing dalam memelihara bumi untuk generasi akan datang. Laporan di Limbang pula. Beberapa pesakit di Hospital Limbang mampu mengukir senyuman setelah menerima sumbangan bersempena dengan sambutan Christmas yang bakal menjelang. Sejumlah 60 sumbangan berupa barangan makanan yang telah diserahkan kepada pesakit-pesakit dari wad ibu bersalin, lelaki, perempuan dan kanak-kanak dalam program ziarah kasih sempena perayaan Hari Christmas 2023. Ia anjuran bersama Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota Kerajaan Malaysia Maksak Wanita, Bahagian Limbang dan Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Berkas Cawangan Batu Danau di Hospital Limbang pada Rabu. Program tersebut diadakan bagi meringankan beban serta menyerikan suasana menjelang perayaan buat para penerima. Dalam hal itu, para penerima menzahirkan penghargaan serta ucapan terima kasih atas keprihatinan yang diberikan menerusi penyerahan sumbangan tersebut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fiza Munirah. Berita berlanjut boleh ditepati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan paparan VC Premier 2030, Eco-Friendly Transport. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS. VC Premier 2030, Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Kereta Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching.
Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional, malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier, Sarawak Maju 2030.